ada orang noja tolong suci, kita ada cleaner. Benda yang small matter, you kecil dalam tu, you tak flash, itu berdosa besar. Yahrum izaul akhar bil qawli aw bil fi'li. You buang tuala you dalam mangkuk. Semuanya benda ni cukup clear bila orang Islam ni. Bila orang Islam je, tapi dia rasa apa? Benda tu kecil. Orang yang rasa besar itu kecil, maka hadis Nabi kita yang adalah hadis Nabi. Orang beriman ini, dosa dia merasakan dosa itu seperti gunung Uhud. Dosa yang dia buat itu seolah macam gunung Uhud. Tapi orang munafik merasakan dosa itu seperti mana lalat. Rasulullah isyaratkan lalat yang hinggap di hidungnya, dia buat itu lalat tu lari, dia datang balik. Kecilnya, senangnya dosa yang dianggap oleh orang-orang munafik. Tapi orang Islam, biar dia berlaku kesalahan, dia kuasa Allah, tak boleh tidurnya, dia menyakiti hati orang, dia kuasa Allah, kita boleh senang. Saya ingatkan diri saya dan tuan, benda ini besar. Kerana sebab itu konsep taubat ini mesti ada dalam jiwa kita. Jangan kita rasa selesa, hari ini aku tak ada dosa. Mana mungkin kita tidak ada dosa. Start kita bangun subuh tadi sampai kita balik-balik duduk dalam masjid ini, sampai kita nak tidur nanti, kita tidak berdosa. Mesti kita berlakukan dosa. Dosa mungkin dosa kita tidak beristighfar, mungkin dosa kita tidak memohon keampunan kepada Allah dan sebagainya. Maka sebab itu, dalam konteks orang nak pergi Arafah, orang nak pergi satu tempat, makam yang paling tinggi tuan-tuan, kita berada di dunia ini, iaitu di padang Arafah. Itu puncak climax seorang hamba. Ini doa yang paling mustajab di dalam dunia ini, di atas muka bumi ini, yang paling climax tempatnya ialah di Arafah. Dalam konteks nak pergi Arafah itu pun, yang orang pilih, Allah pilih satu-satu tahun lebih kurang 2 juta orang menjadi tetamunya. Duyufur Rahman yang menjadi tetamunya, yang kita letak dalam tamu haji tak boleh pergi, tak sampai seru. Itu yang letak, yang tak letak tu tak tahu lah. Yang tak letak duit, yang tak simpan. Yang simpan tu tak sampai sekarang ni, yang Allah pilih lebih kurang 2 juta contohnya. Dalam konteks dia nak pergi ke langit, ke haji, yang Nabi kata Al-Hajju Arafah, haji itu ialah kemuncaknya Arafah. Totally different dengan umrah. Walaupun kita pergi 5-6 kali umrah, tapi tak sama dengan haji. Kemuncaknya ialah di Arafah. Itu pun Allah turunkan ayat. Allah kata fa iza afattum min arafatin fazkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kamu menuju ke Arafah itu, banyakkanlah menyebut nama Allah di tempat-tempat masy'aril haram, di tanah-tanah haram. Kemudian Allah sambung lagi, wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Sebutlah nama Allah seperti mana Allah menghidayahkan kepada kamu, seperti mana kamu sebelum daripada ini adalah dalam keadaan sesat. Maka Allah sambung, summa afidu min haitsu afadhan nas, dan bergeraklah kamu kepada satu ketumbukan manusia yang ramai lagi selepas daripada Arafah, kembali ke Mina nak Mekah dan sebagainya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Banyak jugalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan saudara, dalam ayat ini Said Hawa mentafsirkan dalam asas tafsir kata apa? Mana ada orang yang bila pergi Arafah itu orang yang masih lagi berdosa contohnya. Kan orang yang balik hajinya, kawan-kawan kita yang baru balik haji yang fresh ni. Bila dia duduk Arafah tu dia rasa Allah selamat semuanya dengan Allah. Selepas dia bermunajatnya lama di Masjidil Nabawi 40 waktu berjemaah. Kemudian dia pergi Masjidil Haram, kemudian akhirnya climax dia pergi Arafah. Dalam suasana itu kata Said Hawa, kenapa Allah suruh juga beristighfar? Sepatutnya kita dah rasa semakin rilis dah, tak ada dosa dah. Kan? Bila kita haji mabrur, tidak ada balasan kecuali al-jannah. Tidak kecuali jannah. Itu haji mabrur. Dalam konteks itu kata Said Hawa, bayangkan Allah nak suruh bertaubat di satu makam yang tertinggi, kita kena buat even dalam keadaan kita berasa selesa di Arafah pun kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadang-kadang kita tengok bila jemaah haji kita berada di Arafah, dia berasa selesa. Dia lihat tidur dalam kemah. Orang lain pada orang Melayu, orang Malaysia, orang ni tuan, duduk di keluar, duduk macam ni tuan, sampai matahari duduk macam ni berdoa. Kita dah pernah Ustaz, dah 33 kali dah baca habis dah Ustaz, dah cukup lena. Kita tak pergi gagal Mekah dalam kemah-kemah yang selesa, yang aircon dan sebagainya, itu stay yang kita standard kita tak buat apa. Sedangkan orang yang orang Arab yang faham ni, dia duduk di luar, dia macam ni. Beza. Banyak kena kefahaman ni. Maka sebab itu rentetan daripada ayat ini, turun ayat yang sama, turun
kesinambungannya, kanu qalilan mimma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit sangat mereka ini tidur di malam hari, dan mereka beristighfar memohon kepada Allah di masa yang penghujung di waktu sahur ini. Hasan Basri mengungkapkan, mereka terus lepas daripada balik itu, mereka daripada Arafah itu, mereka terus balik, mereka berdoa, bersemayam dan sebagainya sehingga terbit fajar, memohon keampunan. Maka balik daripada itu, maka hajjan mabrur laisa lahu illa jannah, tidak ada yang lain kecuali syurga. Itu dia punya konsep. Saya nak buat ni, konsep taubat itu yang kita kena rasa begitu dekat dengan kita. Sebab itu Imam Nawawi letak bab yang kedua. Dia tak letak bab sebelum ni, banyak lagi bab lain, muqarabah dan apa semua dan sebagainya, tapi dia tak bab taubat ni, bab yang kedua, supaya kita jangan lupa diri. Itu poinnya. Okey, itu yang pertama tadi. Sebab kita melakukan dosa ialah watak kita ini lemah sebagai manusia. Dan syaitan ini sebab itu Nabi suruh kita berdoa, suruh baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, untuk protek kita daripada gangguan-gangguan syaitan ini. Tapi kita dah ibn nak semayang, kita auzubillah, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam, yang syaitan menghadirkan kita, melakon kita sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan ni. Sehingga kita, itu sebabnya pada kita rasa takut, ayat-ayat inilah yang menjadi pendinding kepada kita. Tapi kita tak baca juga. Sebab itu dalam hadis yang lain, dalam hadis Imam Bukhari mengatakan, siapa yang selalu membacakan qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, dia terjaga, dia dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka sebab itu tuan-tuan, teringat saya ni, saya nak cadangkanlah kepada tuan imam dan sebagainya di sini. Kita jadikan satu hari kita bacakan maksurah. Maksurah itu ialah satu daripada kita ada wirid-wirid kita ni, wirid-wirid yang maksur, wirid-wirid yang memang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adakan satu wirid bila kita daripada masa kita tak ada imam, ada tengok tak ada pun dan sebagainya. Kita jadikan, kalau kita boleh jadikan Masjid Al-Damai ni menjadikan satu agenda ni, iaitu maksurah, saya rasa alhamdulillah hubungan kita cukup kuat. Kemantapan kita seronoknya nak mari masjid ni kerana apa? Kerana maksurah itu dibaca oleh Nabi SAW dalam antaranya dalil-dalil yang lain, dalam doa-doa yang lain, antaranya penghulu kepada segala istighfar ini. Apa dia penghulu segala istighfar? Ada dalam maksurah. Yang terakhir, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min, lupa dah nak baca dia tu, tapi itu dah maksudnya. Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min faghfir li. Jadi lupa dia dah baca depan ni. Tapi itu penghulu kepada segala istighfar. Kalau kita tak baca maksurah, kita tak sebut, akan jumpa doa-doa itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', yang Nabi suruh baca pagi, petang, siang. Dan antara dalam hadis-hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari, Nabi baca dalam sujudnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sayyidul istighfar itu Nabi baca di dalam sujud yang panjang. Kita heran, kenapa orang sujud lama? Apa yang dia baca? Kita baca 3 kali dah tak pening. Dia boleh lama orang, boleh yang sampai orang sampai berangkat, dia sujud tu lama, apa yang dia baca? Rupanya dia baca macam tu. Nabi yang baca banyak, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni wa antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak wirid-wirid yang di dalam itu ada dalam maksud. So saya nak mencadangkan, kalau diterima, kalau ada masalah, kalau ada ni, jadikan ini. Tuan-tuan boleh buat sendiri ataupun nak baca secara berjemaah. Tapi maksurah ini penting, dia dibaca oleh golongan Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Syekh Hasanul Banna. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebab itu dia kekuatan dia baca, kekuatan hati kita, dan akhirnya ada doa maksurahnya itu, supaya benda ini diperhebatkan dalam suasana kita. Goyah iman ini perlu dibalik semula kepada akidah yang benar. Yang kedua tuan-tuan, kenapa kita senang melakukan dosa ini? Yaitu
Kerana kecenderungan kita ini untuk hidup senang, sonok kesenangan, kan? Kadang-kadang kita hilang pertimbangan antara nafsu dengan akal. Nak mewah, nak seronok, happy, tak nak tension, tak nak susah-susah. Sedangkan Allah bagi kaedah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah itu ada penghujungnya yang senang. Mesti lalui kesusahan ini. Ibn Nabi, tak ada seorang Nabi pun yang hidup senang lena. Baca daripada Nabi Adam. Orang kata ada Nabi Sulaiman. Dia nak boleh jadi macam itu, susah dia pun. Dia boleh conquer tu alam ni. Susah dia sebelum itu. Sebab tu kata Nabi, asyaddan nasi bala'un al-anbiya.